Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Saya doakan supaya sihat sejahtera hendaknya, insya-Allah. Okey, sahabat-sahabat, saya ada lebih kurang 15 minit untuk sembang-sembang pagi ni, insya-Allah. Dan untuk tajuk hari ni, sahabat-sahabat, okey, untuk tajuk hari ni saya nak sembang-sembang pasal tajuk kenapa kita selalu tak cukup duit. Jadi ini tajuk yang akan kita sembang-sembang hari ni, Baik, ada beberapa perkara yang perlu kita tengok lah, kenapa kita selalu tak cukup duit, Antaranya ialah kerana apa? Siapa boleh teka? Kenapa kita selalu tak cukup duit? Antaranya ialah kerana apa? Kerana rezeki kita tidak ada ataupun hilang keberkatan dia. Macam mana dia macam mana kita boleh kata dia adalah hilang keberkatan? Kerana dia rezeki ni, tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, ia datangnya daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. So bila dia datang rezeki ni daripada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya apa dia? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala bila bagi rezeki kepada hamba-hamba dia, okey, artinya dia ada dua keadaan. Sama ada Allah Ta'ala berikan rezeki pada kita dengan keadaan Allah Ta'ala redha, suka dengan kita, okey, ataupun Allah SWT benci dengan kita. Macam mana pula Allah Ta'ala bagi rezeki dalam keadaan dia benci? Kerana Allah SWT sifatnya Ar-Rahman, Allah SWT sifatnya Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahman ini bermaksud bahawa Allah Ta'ala akan bagikan rezeki kepada seluruh manusia tanpa mengira sama ada mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi belaka. Okey. Yang kaya tu banyaknya, ramainya yang tidak Islam, tapi kenapa mereka kaya? Kerana itu adalah sifat Ar-Rahman, Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa Allah Taala mempunyai 100 rahmat. Allah Ta'ala mempunyai 100 rahmat dan Allah SWT hanya menurunkan satu saja rahmat di dunia dan 99 lagi rahmat Allah Ta'ala tinggal untuk apa? Untuk bila? Untuk akhirat. Untuk akhirat. 99 rahmat untuk akhirat. Satu rahmat dunia sudah mencukupi untuk menjadikan manusia ini berkasih sayang. Satu rahmat Allah Ta'ala ini mencukupkan, maknanya menjadikan binatang-binatang buas tidak contohnya menyerang antara satu sama lain kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Harimau tidak sewenang-wenangnya pergi menyerang dan membunuh walaupun sifatnya ganas. Begitu juga singa tidak pergi bunuh contoh binatang-binatang yang ada dalam hutan. Tak, mereka binatang-binatang ini cuma menyerang apabila mereka nak makan sahaja, bila mereka lapar pada kebiasaannya. Jadi ini bermaksud bahawa rahmat Allah Ta'ala itu yang diturunkan ke dunia ini menjadikan manusia ini dapat berbaik-baik. Binatang juga dapat berbaik-baik walaupun mereka nampak macam bermusuhan, tapi hakikatnya mereka berbaik-baik. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala campakkan dalam hati binatang-binatang, makhluk-makhluk itu sifat kasih sayang dan kasih yang belas. Baik. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala memberikan rezeki itu kepada semua manusia tanpa mengira sama ada mereka itu beriman ataupun kufur kepada Allah SWT. Maka bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagikan rezeki kepada mereka dalam keadaan yang marah dan murka. Bagi juga marah dan murka. Okey, jadi kalau kita hilang rahmat Allah Ta'ala, hilangnya keberkatan dalam rezeki, artinya antara sebab yang punca adalah kita banyak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kalau kita banyak buat maksiat, sahabat-sahabat, dia akan hilang keberkatan dalam rezeki. Kenapa? Kerana Allah bagi rezeki bukan dalam keadaan Allah Ta'ala redha dan suka dengan kita. Saya buat ibarat yang mudah macam ni lah, tuan-tuan, sahabat-sahabat. Kita perlukan sesuatu daripada mak ayah kita lah, contoh mak ayah kita sendiri, individu yang sangat rapat dengan kita, yang sangat kita sanjung, sayang dan sebagainya, dan mak ayah kita juga sayang dengan kita. Baik. Kita perlukan mak ayah kita. Contohnya kita belum kerja, kita baru belajar kat universiti contohnya, dan kita perlukan duit. Okey? Tetapi akhlak kita, perangai kita
Maknanya semua benda-benda yang kita buat itu menyebabkan mak ayah kita marah. Tapi mak ayah tetap mak ayah kan. Kita tetap anak dia. Dia tetap ayah kita. Jadi mak ayah ini bertanggungjawab untuk membantu anak-anak dia. Walau jahat sekali mana pun anak dia, walaupun nakal semacam mana pun, nafkah yang tetap diberikan oleh ayah dan ibu. Contohnya kan. Jadi satu ketika anak yang perlukan bantuan ayah dia ni pun balik rumah. Okay? Bila balik rumah, sampai rumah jumpa mak ayah dekat depan tangga pun dia buat tak tahu je. Tapi dia balik nak minta pertolongan ni sebenarnya. Nak minta duit. Nak minta duit, katalah dia nak beli kenderaan, nak beli motor. Mak ayah dia ada duit nak beli motor contohnya, sebab berjalan jauh kan, contoh kat universiti, nak daripada apa nama ni, tempat hostel tu nak pergi ke kelas contohnya, nak pergi kuliah jauh, jadi perlukan motor. Jadi dia dah tahu dah mak ayah dia, okey mak ayah saya nak balik, nak ambil duit contohnya lah. Baik, dia balik, salam pun tidak, bagi salam mak ayah pun tidak. Kemudian ayah dia duduk atas tangga, contoh dia langgarnya contohnya lah. Kemudian pergi sana, pecah pinggan mangkuk, masuk dapur sebab dia kata mak ayah dia lambat bagi duit. Sehingga mak ayah dia kata apa? Ayah dia bagi syarat, kalau kamu nak duit, kamu baliklah. Jumpa dah berbulan-bulan tak balik. Mak ayah dia suruh balik, buat syarat lah contohnya. Jadi dia tak happy, dia marah. Kemudian dia balik, dia buat perangai hodoh lah orang kata, perangai tak cantik. Baik, jadi apa saja yang mak ayah dia tak suka, itulah yang dia buat. Balik dia tidur, solat tidak, buat benda macam-macam lah, benda-benda yang semuanya dimarah, boleh menyebabkan kemarahan daripada mak ayah dia. Lepas 3 hari duduk kat rumah, dia pun nak pergilah. Dan dia kata, okey, saya nak balik rumah. Tak ada hormat langsung dengan mak ayah. Saya nak balik ke universiti sekarang, bagi duit. Kasar tak? Kasar kan. Baik, mak ayah ni, dengan sifat dia mak ayah ni, sifat kasih sayang yang ada pada dia ni, walaupun anak dia degil, walaupun anak dia nakal, walaupun anak dia kurang hajar, dia bagi tak duit, dia tetap bagi. Tapi happy tak dia? Dia tak happy. Dia bagi duit tapi dalam keadaan dia marah. Ibaratnya macam ni lah. Itu satu ibarat. Jadi bagi tak? Dia bagi, tapi dalam keadaan dia sedih, dia marah, dia tak happy. Baik, satu lagi kaedah, satu lagi contoh yang saya buat ni, arwah ayah saya selalu sebut contoh ni. Arwah ayah selalu sebut, kalau rezeki Allah bagi tu dengan keadaan marah, ibarat macam seorang anak dekat kampung ni dulu kita cerita kat kampung. Dekat kampung ni banyak pisang. Saya ingat lagi tu. Dekat kampung ni banyak pisang. Mak ayah banyak tanam pisang. So pagi-pagi anak dia ni minta pisang. Pada pandangan orang kampung, bila makan pisang tu dia boleh sakit perut. Jadi mak ayah kata, janganlah pisang ni kemudian lah. Bukan tak nak bagi, karang-karang lah sikit, tengah-tengah hari sikit barulah makan pisang. Tapi nak juga. Anak ni degil, melompat-lompat, berguling-guling, menangis-nangis, melolong-lolong menangis contohnya kan. Sebab apa? Sebab dia nak pisang. Mak ayah kata jangan ambil pisang ni, sakit perut. Tapi nak juga. Jadi apa yang dia buat? Ayah dia ambil satu tandan pisang tu, dia hempas kat depan dia. Dia hempas depan anak tu. Okey, persoalan sekarang, anak tu dapat pisang tak? Anak tu dapat pisang. Tapi macam mana keadaan pisang tu dapat? Dilempar, dibaling di hadapan dia. Nasib baik tak kena kepala dia. Kalau kena kepala dia, tak pensan. Jadi artinya dapat tak pisang tu? Dapat. Tapi kalau kita sebagai seorang anak, kita happy tak dapat macam tu? Kita tak happy. Mak ayah kita pun tak happy dengan kita. Kita pun tak happy dengan mak ayah kita. Jadi itulah perumpamaan kalau sekiranya dalam dunia hari ni, sahabat-sahabat, kita buat satu benda kemaksiatan kepada Allah SWT, cari rezeki pula, rezeki yang diharamkan Allah Ta'ala. Cari rezeki pula, rezeki yang dah jelas hukumnya. Ulama-ulama bersetuju, bersepakat mengatakan dia haram. Contohnya apa dia? Forex trading. Saya kalau buat cerita bab duit haram ni, memang forex trading lah dalam kepala saya. Sebab itulah yang selalu diwar-warkan, itulah yang selalu dipromosikan. Sahabat-sahabat kita buat apa benda ke namanya, Fizo, Omar lah, macam-macam. Ini adalah antara mereka-mereka yang galak mempromosikan benda-benda haram. Jadi tolong sahabat-sahabat, kalau ada yang kenal Fizo Omar ke, kenal dengan Wak Dayuk apa benda, saya tak ingat nama dia, dan beberapa lagi nampak muka-muka baru yang tak berapa kenal, yang masih lagi mempromosikan benda haram, maka tolong sampaikan pesanan ini.
duit haram ini tidak akan memberikan kebahagiaan. Duit haram ini akan tidak ada keberkatan. Duit haram ini akan membawa kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Duit haram ini akan membawa bencana, kemusnahan dalam kehidupan rumah tangga. Duit haram ini akan banyak memberikan kesan pada hati, menggelapkan hati, menyusahkan untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, jadi keras hati, jadi degil, jadi macam-macam lah sifat-sifat buruk, kerana benda yang haram ini dia tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Sesuatu yang haram dia akan keluarkan benda yang haram juga. Okey, yang haram dia akan menjadi membawa benda-benda yang haram juga dalam kehidupan dia. Jadi saya berserulah, saya menyeru sahabat-sahabat yang masih lagi terlibat dengan forex trading ni, keluarkanlah diri anda, selamatkanlah diri anda semasa masih lagi anda ada peluang untuk menyelamatkan diri di dunia. Sebab bila masuk dalam kubur nanti dah tak ada kesempatan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Meraunglah, merataplah, meminta Allah SWT supaya kembali ke dunia untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Ta'ala untuk tinggalkan forex trading ni. Anda pastinya tidak akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau nak rezeki yang berkat, pertamanya jauhi segala bentuk maksiat, sama ada yang kecil ataupun yang besar, supaya setiap rezeki Allah Ta'ala bagi kepada kita, walaupun tak banyak, walaupun sedikit, walaupun mungkin RM1, RM2, kan, macam sahabat-sahabat kita yang bekerja, yang menjual, contohnya itu jeruk-jeruk, yang menjual buah-buah mangga, contohnya tepi jalan, dia buat dengan cara yang halal, yang bersih, walaupun mungkin untung RM10, RM20 sehari, tapi oleh kerana dia buat tidak melanggar hukum Allah SWT, buat dengan penuh keikhlasan, tidak menipu dan sebagainya, dan jaga pula hukum-hukum Allah. Contohnya bila walaupun kerja, walaupun sibuk macam mana pun, masih lagi solat jaga, walaupun macam mana pun pekerja dia, aurat dijaga, akhlak dijaga, segala-galanya dijaga. Artinya dia berada dalam keadaan Allah Ta'ala redha dengan dia. Jadi bila Allah Ta'ala redha dengan kita, sahabat-sahabat, bila Allah Ta'ala bagi rezeki dengan kita, Allah Ta'ala bagi, ibarat kalau kita manusia ni bagi dalam keadaan senyum lah, dengan keadaan Allah gembira dengan kita, Allah redha dengan kita, maka itulah rezeki yang begitulah. Walaupun sedikit, dia ada barakah dia. Rezeki sedikit, dia akan memberikan kegembiraan kepada kita. Rezeki sedikit, tapi kita tidak rasa resah, gelisah dalam jiwa kita. Rezeki sedikit, tapi aman, harmoni keluarga kita. Rezeki sedikit, tapi kita sentiasa wujud kasih sayang di antara anak dan ibu, suami dan isteri. Aman, tenteram kehidupan dia, kerana rezeki yang halal, rezeki yang berkat ini akan membawa keberkatan dalam kehidupan manusia keseluruhannya. Jadi sebab itulah sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, elakkan, jadi kalau kita hari ni kurang duit ataupun ada masalah, duit banyak kadang-kadang tak cukup, maka cek balik amalan kita. Cek balik apa yang kita guna, bagaimana kita mendapatkan wang tersebut. Apakah semua wang yang kita dapat itu daripada sumber yang halal, ataupun kadang-kadang rezeki yang kita ambil dah halal, tapi kita guna pula tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah SWT. Tengok amalan kita, tengok akhlak kita, tengok kepribadian kita, tengok tutur kata kita, tengok perbuatan kita. Adakah dia selari dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan? Kalau dia selari, semuanya okey, insya-Allah, percayalah sahabat-sahabat, walaupun rezeki kita mungkin tidak banyak, tidak kaya raya, tidak bermewah-mewah, tapi jiwa kita akan tenang. Itulah di antara kehebatan rezeki yang barakah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi adalah lebih baik sedikit barakah, bagus, alhamdulillah. Tapi kalau kita sahabat-sahabat menjadi seorang jutawan, tetapi dalam keadaan sahabat-sahabat jadi jutawan, sahabat-sahabat semua tidak sombong, tidak bongkak, tidak takabur, tidak terlibat dengan forex trading, tidak buat daripada insurans inconventional, contoh tidak menipu, tidak rasuah, tapi kaya raya. Dan insya-Allah rezeki juga akan menjadi lebih berkatlah, sebab duit banyak. Satu, alhamdulillah, rezeki dah kaya raya, mewah, tapi rezeki itu dapat diperoleh daripada sumber yang halal. Kemudian ditunaikan zakat, infak, membantu orang lain memerlukan. Masya Allah, hebat sahabat-sahabat. Dan dalam masa sama, jauhi segala perkara-perkara maksiat. Walaupun duit banyak, mana tidak terlibat dengan arak, tidak terlibat dengan judi, tidak terlibat dengan benda-benda kemaksiatan, zina dan sebagainya, maka jaga semua hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah contoh
Mereka yang apa, yang dipilih oleh Allah SWT untuk berada di dalam syurga dunia dan juga di akhirat. Kenapa? Mereka dianggap sebagai tinggal atau duduk dalam syurga dunia kerana mereka mendapat apa saja yang mereka inginkan dengan kekayaan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Kerana apa? Kerana mereka diberikan kemudahan, diberikan kemewahan dan kekayaan Allah Ta'ala. Tapi dalam masa yang sama, mereka juga adalah insan-insan yang taat kepada Allah SWT. Jadi bukan tak ada, sahabat-sahabat. Ada orang yang kaya yang sangat pemurah. Ada orang kaya yang sangat tawaduk. Ada orang kaya yang langsung tidak sombong, tak bongkak dengan harta yang mereka miliki. Mereka sentiasa infak di jalan Allah SWT. Mereka jaga akhlak, mereka jaga peribadi, mereka jaga amal-amalan. Ya, perkara-perkara yang wajib dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Kemudian benda haram ditinggalkan. Ya, maka gembiralah sahabat-sahabat yang masuk dalam golongan orang yang beriman, ya, tetapi dalam masa yang sama kaya raya, maka mereka akan mendapat syurga dunia dan juga syurga di akhirat. Kalau dapat cari jadi orang yang macam ni, ataupun sahabat telah pun menjadi manusia dalam golongan ini, tidak terlibat dengan benda haram, tidak terlibat dengan forex trading, tidak terlibat dengan insurans konvensional, tidak terlibat dengan menipu, tapi dapat harta yang banyak, tetapi dalam masa yang sama seorang yang beriman, Masya Allah, tahniah saya ucapkan kepada sahabat-sahabat, kerana sahabat telah pun mendapat kehebatan berada dalam dunia, tetapi berada dalam syurga di dunia dan juga akhirat. Bagi mereka yang orang kata suam-suam kuku je macam saya ni, boleh makan, boleh hidup, ya, sederhana, bersyukurlah kepada Allah SWT, kerana itu juga adalah nikmat Allah SWT. Walaupun sedikit, insyaAllah dia akan tetap mencukupi, insyaAllah. Dan itulah tanda keberkatan rezeki kita, insyaAllah. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pukul 8 tepat saya terpaksa berhenti. Lepas ini nak masuk kerja pula. Okey, sekarang ada kelas. Okey, mudah-mudahan sedikit perkongsian saya pada pagi ini ada manfaatnya. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang mengikuti. Terima kasih juga sahabat-sahabat yang memberikan rinz, memberikan bunga ros pada pagi ini. Terima kasih banyak. Okey, mudah-mudahan Allah Taala memberkati anda, memberkati semua sahabat-sahabat. Okey, mudah-mudahan sedikit sebanyak ini boleh mencetuskan sedikit kesedaran dalam jiwa kita untuk mencari rezeki yang berkat, insyaAllah. Okey sahabat-sahabat, insan biasa. Okey, waalaikumsalam. Okey, minta maaf banyak-banyak, saya kena berhenti sekarang. Ini masa kerja dah masuk. Okey, tak boleh nanti rezeki tak berkat sebab buat benda yang tidak sepatutnya dilakukan. Alright, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi, insyaAllah.